Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung kelas kita hari ini. Kita mulakan dengan perbincangan latihan minggu lepas. Okay, soalannya. Raja di sebelah menunjukkan suatu bulatan diberi bahawa panjang lengkuk R sama dengan 2QR. RS sama dengan panjang lengkuk. Dia rujuk pada lengkuk, jadi lengkuknya kat sini. Sini. Okey. Kemudian dia kata sama dengan 2 kali QR. Okey, QR ni sebelah sini. So siapa yang 2 kali, RS tu 2 kali. Kalau sini X, sini 2X lah. Okey, so dia kata sudut QPR 35, sudut PSQ 45 darjah. Tentukan nilai. Yang pertama nak sudut SPR. Kalau SPR ni sudutnya di mana? Okey, dekat sini. Kan? Okey, kat situ. Jadi berapa nilai dia? Macam mana kita nak kira? Kita tengok ada tak nilai yang kita boleh kira. Okey, awak tengok dekat sini. Berapa jawapan dia A tu? $70. Okey, macam mana dapat 70? Saya buat macam ni. Lengkuk RS per dengan lengkuk QR sama dengan sudut RS per sudut QR. Okey, ulang balik Irina, saya tulis. Lengkuk RS So, panjang RS per dengan lengkuk QR per dengan QR sama dengan. Okey. Sudut RS dengan sudut QR. Sudut RS sama dengan sudut QR. Sudut RS tu yang mana? Sudut RS tu yang kita tak tahu tu. SPR tu. SPR tu. Dekat SPR kan? Per dengan sudut? QR. QPR. PR. QPR. Okey, so RS tu berapa? RS tu dia katakan RS tu sama dengan 2 QR. Maksudnya RS tu 2, QR tu 1. Okey, so 2/1. Sama dengan? Lepas tu kita tak tahu sudut SPR tu berapa. So Okey, kita letak simbol dia kan. Okey. So per dengan 30? 35. So jadi kita dapat SPR sama dengan macam mana nak darab tu? Ya, saya ganti sudut tu jadi X. So 1 darab X. Lepas tu dengan X sama dengan 35 darab 2. So jadi 2 darab 35 samalah kan? So jawapan dia 70 darjah. Okey, boleh juga cara macam ni. Okey. So nombor 2 SRP. Kat mana SRP? Okey, S kat sini. So tadi dekat sini, kalau tengok ni lengkuk ni, dia ada pizza dekat sini dan ada satu lagi pizza dekat sini. So sini 35, so sini pun 35. So tengok bentuk ini adalah segitiga, jadi di sudut dia 180 darjah. Tadi kita dah kira dekat atas ni 70, so kita boleh dapat sudut dekat R tu. Jadi kita dapat dengan cara 180 tolak 70 tolak 45 tolak 35. Okey, sekejap So kita ada sudut ni 66, okey, lepas tu 26, sudut yang kecil tu kemudian ada 100. Okey, kita tengok yang ini. So lengkuknya QPT. Where is QPT? Okey, dekat luar ni kan. Sini kan. Okey. Sama dengan 3 kali RS. Okey, sudut kat sini. Yang ni 1, yang ni 3. 3 kali. 3 calik lah. 3 kali ganda. So cari RQS. Warna lain. Saya tak faham. RQS. Okey, nak sudut dekat sini. Jadi kita cari macam mana. Okey, kita boleh guna. Macam mana nak dapatkan dia? Sini kita ada satu sudut ni, kalau awak nampak yang ni, yang 3 kali ganda tadi tu, kita ada pizza dia 66. Kan? Okey. Lepas tu yang kedua, yang sini ni, yang kita nak ni kat sini,
Sudut dia kat sini. Dia satu kali ganda kan. So kita guna cara yang tadi tu. Lengkok dia kita nak sudut. Kita nak sudut RQS. Per dengan sudut yang kita ada tu adalah 66. So jadi saiz lengkok tu katakanlah tadi kan 3 kali kan. So 1/3. Betul? Kan? So jadi betul. kita nak sudut RQS sama dengan 1/3 darab dengan 66. Kan? Itu dapat jawapan dia 22. Ataupun kalau ini kita guna perkadaran lah. Kita guna nisbah. Ataupun kalau awak dah nampak sini 66. Sini 1. Kat sini X. Sini 3X. Maksudnya ini lagi besar. Kita ada nilai yang besar. Kita nak cari nilai yang kecil. Nilai yang kecil ni maksudnya kalau di sini 66 kita bahagi dengan 3 lah. Macam tu. Oh, boleh juga awak nampak perbandingan. Perbandingan tu kalau kita tulis dengan lebih cantik, kita tulis macam ni lah. So dia lagi proper lah dia punya jalan kerja tu. Okay. So nombor 2, ini nombor 2, TUS. Okay, TUS. Padam, kena padam ni. Tak nampak. Okay, TUS kat mana? Okay, ini itu salah kan? Idina. Okay. Awak kena tengok betul-betul titik tu kat mana. So dia nak TUS, titik dia sebelah sini. Dia bukan sebelah luar sana. Okay. Jadi mana dah? Lupa dah. Macam mana nak kira dia? 180 tolak 66 tolak 22. 180 tolak 66 tolak 22. 22. Dapat 92. Okay, dapat 92. 92 tu kan sudut bertentangan. So maksudnya yang tepi belah sana tu 92. Salah, bukan bertentangan, bukan sudut bertentangan. Sudut bersebelahan. Okay, so sini tadi yang awak dapat 192 macam ni. Betul? Okay, so sebelah ni kita panggil sudut bersebelahan. Kalau bertentangan dia macam ni. Kalau kat sini dia kat bawah, tu bertentangan. Kalau dia duduk sebelah-sebelah ni kita panggil sudut bersebelahan. Okay. Sudut bertentangan tu kan kita, maksudnya saya tahu Q tu berapa dengan Q tu dengan tu. So saya dapat dekat U tu 92. Awak dapat kat mana? Sini, tengah-tengah ni? Dekat belah sana tu. Sini? Okay, situ. So situ dapat berapa? Tadi itulah, 92. Okay, lepas tu? Lepas tu 180 tolak 92 tolak 26. Dapat 118. 118. Okay, lepas tu? Lepas tu 118 jawapan dia. 118 apa dia? Betul ke semua? Semua dapat ni? Okay, ni tak faham. Cikgu ulang cikgu. Okay, kejap. Sebenarnya saya dah jawab dah. Saya tak ingat kejap Okay, tak apa. Ulang balik. Dia nak TUS. Okay, TUS kat sini. Okay, kena tahu yang pertama kat mana sudut kita nak. Okay, sini. Okay. Kemudian tadi kita tulis juga sini kita dah kira dah tadi 22. Okay, nanti kita akan guna. So, kita nak cari sekarang ni dekat situ apa yang kita boleh dapat. Okay. Dekat mana sudut yang ada nilai yang sama. Kita nampak cari. Okay, kita nak macam nak dapat sama, tunjuk kali lain. Okay, tadi kita dah kata lengkok besar-besar ni, yang 3 kali ni. Okay, awak tengok pizza dia kat mana? Satu dekat sini. Kan? Okay, mana lagi pizza yang sama dengan dia? Ni yang satu lagi. Q ni. Kat sini. Ada color betul-betul. Dekat sini. So, sepenuh-penuh ni kat sini nilai dia adalah 66 lah. Kan? Jadi, sebelah dia tu dia tulis 26. Ni, sebelah yang dekat 66. So, berapa kalau dekat sini sahaja? Tepi sebelah tu je. So, 66 tolak dengan 26. Dia ada banyak cara tau untuk jawab soalan ni. Okay. So, lepas tu, so dekat sini, kita akan dapat berapa? Tolong kira. 66 tolak 26. So, maksudnya 40 kan? Okay, 40. So, saya dapat berapa? Tadi Idina dia guna cara lain. Saya tengok cara lain. Dia banyak cara. Okay, 40. So sekarang ni
Yang 100 ni nampak 100 kan? Ni dah ada 100. Okey, tapi 100 tu adalah penuh. So kita kena tahu dulu yang sisi sikit ni berapa. Okay, sisi yang sikit tu kita boleh ambil daripada sini. Okey, ni pizza. Okey, 1. Mana pizza sama dengan dia kat sini? Kan? Jadi tadi dah 22, so sini pun 22. So bentuk ni warna lain pula, warna hitam. Yang ini ni kita dah ada kat sini, kita dapat sini 40. Okey, kat sini kita dapat 22. Boleh tak kira dekat U tu? Boleh lah kan? So 180 tolak 22 tolak dengan 40. Berapa dapat? Sama tak jawapan tadi tu? Sama. Sama kan? Saya tak cari kalkulator tak jumpa kat ni. 118. Okey. So dapat jawapan. Faham tak? Faham. Dina faham sebab dia jawab tapi dia bercara dia guna kaedah lain. So dalam soalan ni dia boleh ada banyak jalan kerja. Okay, tapi kita kena tengok tu kita gunakan maklumat yang betul lah. Tak boleh lah hentam-hentam tolak-tolak lah dapat pasal 18 kan. Asal betul je tak. Okay. Boleh tak? Okay, awak Ya. Siapa tanya? Ayah Kelly. Cikgu tahu pizza dia sama tu, faham. Okay. Pizza sama tu tak faham. Okay, tak faham kat situ punya. Okay. Kan saya kata yang saya ajar sebelum ni, kita tengok kalau kita ada saiz lengkuk yang sama, maksudnya dia ada sudut yang sama. Sebab tu saya gunakan konsep pizza tu. So, kat sini. Kita tengok lengkuk dia. Jadi kita akan tengok kaki dia. Kaki dia dekat mana? Okay, bila kita nak buat pizza tu, bentuk pizza tu, kita akan cari titik yang dekat atas ni yang kena pada lilitan kan. So, yang R ni, mana lagi yang pergi garisan selain pada RQ? Adalah dekat RT ni kan. Takkan dia pergi dekat RP? RP tu awak yang buat. Dalam gambar tu, dalam soalan yang dibagi, dia tak ada R ke P. Dia ada R ke T. So R ke T, dia mesti dapat jumpa balik semula dekat kaki satu lagi tu S. So inilah pizza dia lagi satu. Faham? Nampak? Kita kena buat lengkuk tu, lengkuk yang sama. So kita tengok kaki titik kat lengkuk tu titik mana. So dah akan dapat sama. Boleh? Faham tak Kelly? Faham. Okay, ni yang sebelah kanan kan? Okay. Ini yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah yang tadi saya kata 66 tu, ini yang besar ni. Okay. Dengan sudut ni. Ni satu pizza. Titik dia adalah Q dengan T. Jangan tengok titik tengah. Kita akan tengok pizza tu, dia ada 3 titik. So QT, R ke atas. R tu dekat lilitan. Jadi kat mana lagi yang kena pada lilitan, yang kaki dia ada di Q dengan T. So dia mestilah pergi Q ke S. Dia tak adakah Q ke P tu. So QS kat situ sambung ke T. Jadi bila awak sambung macam tu, sudut tu awak kena tengoklah. Sudut yang kita dapat sama tu dia bukannya sebelah je. Dia adalah sepenuhnya ni. Sepenuh-penuh ni adalah 66. Tapi dia dah bagi sebelah tu 26. Jadi kita bolehlah dapat sebelah sini berapa? 40. 66 tolak dengan 26. Dapat nilai dia. Okey, boleh? Faham tak? Boleh. Okey. So kalau kat ni tadi kan. Okey, tapi tujuan kita cari sudut-sudut lain tu sebab kita nak dapatkan sudut dekat U tu. Okey. Sebab itulah pentingnya tahu kalau sudut kat U tu kita nak kira apa, kita mesti akan ambil segitiga. Kenapa 180? Sebab dia adalah bentuk segitiga. Jadi kalau kita nak cari kat U, kita kena tahu dulu sudut sini berapa, kita kena tahu sudut sini berapa. Jadi cara dia kena berpusing lah sikit. So bila awak tunjuk jalan kerja, seboleh-bolehnya adalah awak kena label lah. Awak cari sudut apa. Okey, pertama tadi awak nak cari sudut dekat S kan. Sudut dekat S tu nama dia sudut U, S, T ataupun T, S, U. Samalah. Kita nak sudut S tu. Kalau kita letak sudut S sahaja macam ni, S tu kat mana? S tu ada banyak kaki tu. QST pun S. PST pun S. Jadi kita nak tahu sudut tu sudut kat mana. Faham? Faham tak?
Jadi kita kena label lah supaya kita tahu ni dia kira sudut dekat sini. Okay, lepas tu kita nak sudut kat sini pula. Kita tulis tu biar jalan kerja kita tu lebih sistematik. Okay, boleh? Nak tanya? Okay, soalan C, TPS. Okay, TPS dekat mana? Okay, kat sini. Ini. Tadi kan dah dapat kan sebelah sini adalah berapa? 40. Ni 100. So berapa nilai kat sini? 180 tolak 40 tolak 100. Dapat jawapan dia 40. Macam itulah. Okey. Kalau soalan ni, kalau nak awak tengok dia berangkai kan soalan ni kan. Kalau dekat B tahu awak salah kira, nanti dekat C awak pun salah kira lah. Macam tu. Tapi kadang-kadang ada juga B dikira salah tapi kat situ dia betul pula. Soalan ni dia sebenarnya berangkai. Okey. So jelas kan? Okey, boleh Kita dah belajar 3. Satu yang ini. Okey. Yang ini yang saya kata pizza sama. Okay, pizza sama tu maksudnya PQ tu sama. Dia tak kisahlah kat mana pun sudut dia tu, dia mesti kena pada lilitan. Okay. Kita belajar yang kedua yang ini. Okay, dia lengkok tidak pada titik yang sama, tapi saiz lengkok tu sama panjang. Sudutnya di lilitan. Okay, sudut dapat nilai sama. Yang ketiga. Tiga tu dia mengikut nisbah, pergadaran lah. Kalau dia besar 3 kali ganda, sudut akan ikut. Kalau dia sudut dia kecil, dia akan kecil lah. Kalau separuh, dia akan bagi 2. Dia akan cakap kalau soalan dia macam soalan tadi tu, dia sebut RS sama, lengkok RS sama dengan 3 kali. So dia berganda sudut tu 3 kali. Okay, kita akan sambung dengan yang ini pula hari ni. Okay. Abaikan yang dekat atas tu, yang ini adalah soalan daripada buku teks dia ada buat uji minda ke apa saya lupa. Okay, so kita tengok fokus kat bawah tu yang kuning tu. So kita ada dekat sini saiz sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama ialah 2 kali ganda saiz sudut pada lilitan bulatan. Okay, kita tengok 2 kali ganda saiz sudut pada lilitan. Okay, yang pertama yang dicerita kat atas ni sudut pada pusat bulatan. Sudut pada pusat, nilai dia adalah 2 kali ganda sudut yang ada di lilitan. Okay, syarat dia adalah dia berada pada lengkok yang sama. Okay, dia berada pada lengkok yang sama, PR. Okay, satu dekat lilitan, satu dekat pusat. Okay, ciri yang pertama yang saya sebut sebelum ni, dia pada lilitan dia tak ada pada pusat. Okay, yang ini sekarang daripada pusat. Jadi nilai yang pada lilitan, dia akan lebih kecil daripada pusat. Pusat tu, dekat pusat bulatan, dia akan 2 kali. Katakanlah yang X ni nilainya adalah 40 darjah. So berapa nilai POR? So kita akan darab 2. So kita akan dapat 80 darjah. Okay, katakanlah saya bagi sudut POR, nilai dia adalah 100. POR tu nilai dia 100. So berapa sudut PQR? Bahagi 2, 50. Bahagi 2 dapat 50. Jadi nak darab bila, nak bahagi bila, dia tengok soalan. Kalau soalan tu bagi sudut pada lilitan, awak nak cari sudut dekat pusat. Sudut kat pusat tu lagi besar, kena darab. Okay. Perkadaran dia adalah 2 kali ganda. Yang ini dia tak ada 3, tak ada 4 kali ganda. Dia memang 2 je kali ganda. Okay. So kalau kita jumpa, buat sama konsep macam sebelum ni. Awak boleh buat pizza. Satu pizza dekat lilitan, satu pizza dekat bawah. Kalau awak tengok kaki dia, semakin dia membesar lengkok tu, semakin besarlah sudut pada pusat tu. Yang atas tu tetap akan kecil dan tak akan berubah. Okay. Soalan dia boleh bagi ada macam-macam bentuk. Okay, awak tengok bentuk yang kedua tu. Dia pergerakan dia ke sana tapi dia masih lagi mengekalkan kedudukan lengkok yang sama, titik yang sama. Kat sini. Okay, saya tunjuk. Ni saya nak tunjuk.
Sekejap Loading pula. Besar sikit kan? Okey. Tadi saya nak buat bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua tu dia macam ni. Okey. Ni. Dia macam ni. Bentuk yang kedua. Bentuk kedua tu dia menghasilkan sudut tu sebenarnya dia ada dua pizza. Tapi bila dia kedudukan dia tu awak nampak dia macam ada macam berasingan. Tapi dia sebenarnya sama. Okay. So dia katakan kat sini. BAC tu dia jadi diameter. Kan. Tapi dia masih lagi sudut ni yang warna biru ni satu kat pusat. Satu lagi yang warna merah ni dia duduk kat lilitan. Jadi selagi dia ada pada lengkuk yang sama, lengkuk B dengan D, sudut dekat C tu, sudut kat atas yang merah tu, dia akan separuh daripada sudut yang di A. Ataupun sudut yang di A ni adalah 2 kali daripada sudut yang di atas. Maknanya sudut bawah dekat pusat lagi besar daripada yang atas lilitan. So kalau saya ubah, kecilkan, nampak? Dia akan ikut. Dia akan jadi yang warna biru ni, dia akan 2 kali ganda. Boleh? Jelas tak? Nampak tak? Kalau saya buat nombor bulat ni lagi senang orang nak nampak. Bawah 60, atas 30. Jelas. Okey, jelas Okey, ni satu kan? Okey, dia ada kedudukan lagi kan? Yang kedua tadi mana kedudukan? Yang ketiga tadi macam mana? Kedudukan yang ketiga tu. Yang ketiga, cengik ke tepi Macam ni. Macam ni kan? Betul? Yes. Macam roket. Macam Roket. Okey, yang betul dah ni. Ni? Betul tak yang ketiga kan bentuk dia macam ni? Betul. Okey. Saya nak tunjuk pada awak supaya awak nampak. Dia pusing lah macam mana pun. Nilai dia tu tetap akan jadi sama. Di sini ke macam ni. Sebab soalan, dia boleh jadi macam-macam pesen. Kadang-kadang terbalik pun ada. Jadi awak kena pandai tengok dekat mana lengkuk yang sama. Dekat mana ada ciri yang 2 kali ganda. Kat mana yang separuh kena tahu. So kalau yang ni pun sama juga. Yang dekat yang kena ingat lilitan tu mesti lebih kecil daripada pusat. Pusat tu mesti besar. Yang bawah tu lagi besar. Okey, ada satu lagi tu yang keempat bentuk dia. Dia naik ke atas tak? Dia lagi besar. Yang tak boleh gerak. Okey, ni tak boleh gerak. Okey, dia tak nak gerak yang tu. Macam ni kan? Betul tak? Macam ni lah lebih kurang. Sengit sikit. Kan? Okey, sekejap saya bagi nilai dia supaya awak nampak di nombor bulat. Kalau tak dapat nombor bulat, awak tak nampak. Macam tu. Okey. Bawah tu 200. Yang atas tu 100. Okey, yang bawah tu lengkuk dia nampak lengkuk dia panjang tu. Daripada B sampai D tu, tu lengkuk dia saiz tu. Okey, dia berada pada kaki yang sama. Satu kat lilitan C, satu lagi kat pusat A. So pusat tu 200. Okey, jadi yang atas tu lebih kecil bahagi dengan 2. Kalau soalan bagi dekat atas nak dapatkan sudut dekat bawah kat pusat A tu, kena darab 2. Soalan dia boleh bagi, kadang-kadang dia nak bagi tanya dekat pusat. Dia bagi nilai pada lilitan dekat atas tu. Ataupun sebaliknya. So kena tengok Biasanya soalan bentuk A, bentuk yang pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, pelajar boleh nampak. Senang je. Biasanya bentuk yang keempat ni yang kadang-kadang tak nampak. Sebab dia macam ni. Kadang-kadang dia bagi soalan yang sebaliknya sebelah sini. Saya tak boleh conteng sini kan. Saya tak boleh conteng. Dia boleh tanya sebelah yang ni. Bertentangan dia boleh tanya. Dia bagi yang bertentangan ni. Tapi dia suruh cari yang atas. Dia suruh cari yang 100. Kalau kita nak cari. Kalau dia bagi nilai sebelah sini. 360 darjah kan. Baki dia berapa? 160. So yang bertentangan dengan warna biru ni, katakanlah sebelah sini dia bagi 160. Tapi dia nak nilai ke atas tu. Cara dia kita kena cari dulu yang bertentangan dia, yang di 200. Dapatkan 200 dulu, baru kita boleh bahagi dengan 2. Okey, nampak tak? Saya buat macam ni, boleh faham? Okey? Boleh. Okey, so kita keluar dari sini. Kita tengok balik slide kita tadi. Okey, kita pergi next. Okey. Soalan dia, tentukan nilai X dan nilai Y bagi setiap yang berikut. So soalan yang pertama, berapa nilai X? So tengok dulu,
ada tak yang sama kaki dengan dia? Kita nak cari nilai X ni yang ini. So yang sama pizza dengan dia dekat sini. Ni pizza dia. So dia satu kat pusat, satu kat lilitan. Jadi X kita kena dapat, kita nak bahagi ke kita nak darab? Bahagi. Okey, bahagi. So dapat 40. Okey, so sekarang ni kita nak cari Y. Okey, Y ni dia berada dekat mana? Dia berada dekat apa kita panggil tu? Lilitan. So kalau tengok dah ada 2, awak nak guna cara yang macam tadi ni juga. Maksudnya 80 bahagi 2 juga. Ataupun awak boleh dapat turun 40. Kenapa? Sebab Y tu kan sama dengan X kan? Sebab dia pizza pada lengkuk yang sama. Kan? So Y boleh dapat 40 ataupun awak nak kira juga dengan kerja. Boleh buat Y sama dengan 80 bahagi 2 sama dengan 40. Sebab dia ciri yang sama. X dengan Y tu sama. Tapi sebab tadi kan kita dah dapat X, kita dapatlah Y tu 40. Okay, tengok B. So B. Okay, B berapa nilai X? X sama dengan? 35. Okay, X dapat terus 35. Macam mana dapat terus 35? Daripada pizza yang sama kan? Kaki bawah dia sama ni. Siapa yang tak boleh nampak dengan mata kasar, tak tengok tu tak boleh tahu dah. Ada setengah pelajar dia tengok, dia tahu dah. Tu 35. Maknanya dia boleh bayangkan. So kalau awak tak nak bayangkan, awak kena buat pizza lah. Cari pizza dekat mana. Macam tu. So X tu 35. So kita dah dapat nilai X. Kita nak cari nilai Y pula. So nilai Y dekat pusat. Satu dekat pusat, satu lagi kat lilitan. Jadi Y tu dekat pusat, Y tu kena darab ke kena bagi? Darab. Yes, kena darab. So 35 darab 2 dapat 70. Okey. Ini soalan, kita tengok soalan C. Ni soalan saya cakap tadi, dia akan tanya, dia bagi pada awak sebaliknya. Okey. So jadi dekat sini, kita ada satu dekat pusat, satu kat lilitan. Okey, lengkuk dia adalah lengkuk yang sama saiz. So lengkuk kat atas ni lah. Yang pizza dia kat sini. Kan? So jadi, tapi kalau kita nak kira lengkuk yang pizza tu, yang dekat Y ni sebenarnya, dia bukannya separuh daripada 140. Bukan Dia sudut yang dekat ni. Kan? Jadi kita nak cari nilai Y, kita kena dapatkan nilai X dulu. So X tu sama dengan? 360 tolak 100. Kenapa kena ambil 360? Sebab bulatan. Yes, satu bulatan. Jangan ingat semua 180 So jadi solat 140 kita akan dapat 220. Masih 220. So berapa nilai Y? Kena bahagi 2. 220 bahagi 2. So dapat nilai dia 110 darjah. Okey. Boleh? Okey. So yang inilah biasa sini dia a bit confused sikit. So kena tengok betul-betul. Kalau dia dah bagi sudut yang dekat 220 tu, okey, tak ada masalah, tak payah tolak dah. Tapi kalau dia bagi sebelah dalam tu, kena tolak. Jangan pula pergi dapatkan Y tu 140 bagi 2. Memang salah. Okey? Okey, so ni letak kat sini. Okey. So ciri yang seterusnya adalah bagi sudut-sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkuk. Yang pertama, saiz sudut adalah sama jika panjang lengkuk sama. Ciri ni sama dengan ciri yang pertama kita belajar. Ciri yang pertama kita belajar, kita ada satu bulatan tu macam ni. Lengkuk sama dengan satu lagi kat sini. Lengkuk sama, dua-dua dekat lilitan. Sekarang ni ciri dia adalah lengkuk sama tapi dekat pusat. Selagi dia lengkuk sama, dia dekat pusat dua-dua, nilai dia sama. Jadi kalau X, sebelah tu pun X ni. P, Q sama dengan Y, sini pun dia kata Y juga. Jadi sudut dekat, sudut dia adalah X. So sudut yang dekat QOR pun adalah X juga. Yang kedua, perubahan saiz sudut adalah berkadaran dengan perubahan panjang lengkuk. Situasi dia sama dengan ciri yang kedua yang kita belajar.
kalau yang kita ada perkadaran. Kalau sini X, sini Y. So satu lagi, kalau dekat sini adalah 2X, so sini adalah 2 kali Y. Maknanya dia akan ikut perkadaran dia tu. Sama dengan ciri yang dekat lilitan. Okey, boleh? Boleh. Okey. Kita ada satu bulatan ni. Kita ada kat sini POR adalah diameter. Dan kita ada titik PQR. Okay, kalau tengok kat situ dia ada satu tanda sudut tegak. Sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh diameter ialah 90 darjah. Jika PQR ialah semi bulatan, maka sudut PQR ialah 90 darjah. Okey. Untuk dapatkan nilai dekat Q tu 90 darjah, syarat dia adalah diameter. Maknanya sudut tu kalau tengok dia ada garisan ni, dia mesti kena dekat diameter sini. So kita ada sini yang bertentangan dengan diameter ni yang 90 darjah. Dia bukan dekat P, dia bukan dekat R tu 90 darjah. Bukan. Dia bertentangan dengan bertentangan dengan diameter. Tapi kalau segitiga tu macam ni, sini pusat, sini Q, sini adalah P, sini adalah R. Contoh macam ni kan. Okay. PR bukan diameter, PQ pun bukan diameter, QR pun bukan diameter, tapi dia segitiga. Okay. Dia tak akan ada sudut, salah satu sudut dia 90 darjah. Syarat dia mesti ada, sisi dia adalah diameter. So sudut yang bertentangan dengan diameter tu, sudut tu nilai dia 90 darjah. Lepas tu dia kata tadi semi bulatan kan. So kalau dia bagi gambar rajah tu macam ni, sudut sini O, sini ada garisan. So sini 90 darjah juga. Itu memang confirm sebab dia dah kata dia semi bulatan. So ini adalah diameter dekat O tu. Sepanjang ni kita panggil dia diameter. So sini 90 darjah. Okay, bertentangan diameter 90. Okay, kita tengok contoh. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O dengan titik PQR dan S terletak pada lilitan bulatan. Okay. Diberi bahawa PR dan QS ialah diameter. PR ni di sini dan satu lagi QS tu yang ni. Okay, dia diameter. Kita nilai Y. So macam mana nilai Y? Macam mana dapat nilai Y? So kita boleh tak dapat nilai X? Boleh. Macam mana dapat nilai X tu? 90 darjah. Okay. 90 darjah tu yang mana? 2x. 2x tu 90 darjah. Okay, betul kat sini. Kan? Ni kan tadi dia kata diameter. Jadi automatik sini 90 darjah. Jadi kalau X saja maksudnya nilai dia adalah 45 darjah kan? Okay, jadi so macam mana dapatkan nilai Y? Sini pun 90 darjah lah kan? Ni kan diameter tadi. Segitiga ni, so sini 90. Sini 90, sini 45. Sebab apa kat bawah? 45 darjah jugalah kan? So jawapan Y adalah 45 darjah. Boleh? Boleh. Okey. Ni jalan kerja. Okey. Ini. Okay, next. Okey, tengok contoh 7. Sebuah arca dibina dalam bentuk bulatan berpusat di O seperti pada rajah di sebelah. Titik-titik pada lilitan membentuk lengkuk PQ yang sama panjang dengan lengkuk QR. Garis SQ melalui O. Okay, yang ini kalau disebut macam ni maksud dia nak bagi tahu SQ tu adalah diameter. Tentukan nilai sudut bagi QSR. So sudut yang dia nak adalah sudut dekat sini. So macam mana nak dapat nilai sudut kat situ? Okay, tengok besar sikit gambar. Okay, macam tu. So sudut ni QSR. Kita nak. So kita nak pizza dekat sini. Ada tak nilai yang kita boleh dapat dengan pizza tu perkaitan dia? So kita boleh nampak satu lagi dekat sini.
Pizza yang satu lagi berada di pusat. So kita nak nilai dekat atas. Nilai dekat atas tu lebih kecil kan? So kalau lebih kecil kita kena bahagi. So berapa jawapan dia? 50 kena bahagi 2. So dapat dia jawapan dia 25 darjah. So sini 25 darjah. Soalan yang kedua dia nak apa tadi? PQS. Okay, PQS dekat sini pula. Okay, so dekat situ kan. Jadi tadi dia kata SQ ni adalah diameter. Okay, jadi sini adalah 90 darjah kan? Okay. Dan dalam soalan tu dia ada nyatakan juga, dia kata titik-titik pada lilitan membentuk lengkuk PQ yang sama panjang dengan lengkuk QR. PQ ni sama dengan QR. Jadi kalau kita ada sudut QSR adalah 25, maknanya PSQ adalah 25 kat sebelah ni. So tadi dia kata ni diameter, jadi sini 90 darjah. So nak dapatkan sebelah lagi tu, satu lagi tu sudut tu, ada dua cara. 180 tolak 90 tolak 25 dapat 65. 180 tolak 90 tolak dengan 25 dapat 65. Ataupun 90 tolak 25 sama dengan 65. Kenapa tolak 90? Sebab dah tahu dah sini 90, baki lagi dua sudut tu mesti 90. So dua-dua boleh. Yang ini pun boleh terima, yang ini pun boleh terima. Jelas? Jelas. Okay, ada soalan nak tanya? Tak Tak ada. ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita pergi, saya nak sambung terus ni. Saya nak pergi dekat kepada sisi 4 kitaran. Okey. Sisi 4 kitaran, okey, sisi 4 kitaran ialah suatu sisi 4 dalam bulatan dengan keadaan keempat-empat bucu sisi 4 tersebut terletak pada lilitan. Untuk menghasilkan sisi 4 kitaran, syarat dia yang pertama, titik dia berada pada lilitan. Okey, semua titik pada lilitan. Okey. Saya bagi contoh dekat sini. Bagi setiap bulatan berikut, O ialah pusat bulatan. Okey, soalan dia yang pertama, kena pasti sisi 4 kitaran yang terdapat dalam setiap bulatan di atas dan jelaskan jawapan anda. So, yang kedua, B, nyatakan sudut bertentangan yang wujud dalam setiap sisi 4 kitaran yang telah anda kena pasti. Pertama sekali kita kena cari, kita kena tentukan dia adalah sisi 4 kitaran atau tidak. Kalau jawapan dia adalah sisi 4 kitaran, kita kena nyatakan sudut yang bertentangan tu. Okey, so sekarang ni A, bentuk yang pertama I. Semua sisi bucu dia, titik dia berada di atas lilitan ke? Tak. Tak. Dia A, B, C ada lilitan tapi D kat sini. So dia sisi 4 kitaran ke bukan? Bukan. Okay, dia bukan. Nombor 2? Yes. Yes. Ya, nombor 2 ya. Saya pangkal je. Maksudnya yang tu bukan, yang ni ya. Yang ketiga? No. Tapi dia tak keluar tu. Bukan ke ya? Tapi dia Bukan. Tapi dia kena dekat titik O tu. Dia duduk dekat, satu lagi titik dia tu duduk dekat, apa panggil ni? Pusat. Jadi dia pun bukan. Dia dah kata dah tadi, syarat dia mesti dekat lilitan semua sekali. So yang keempat? Ya. Yeah. Okay, 4 ya. Okay, 4 ya. Okay. Yang kelima? Salah. Bukan. Salah. Okay, salah juga kan. Nampak macam sisi 4 kitaran tapi bukan. So dia bukan. Jadi soalan untuk jawab nombor 2 tu, kita akan tengok yang kedua. So nyatakan sudut bertentangan yang wujud. So macam mana nak tulis sudut bertentangan? So sudut yang bertentangan tu kita ambil kira di sini. Kalau sudut D bertentangan di mana? F. F. Okay, F. Kalau sudut bertentangan dengan E?
G. G. Kalau kita nak tulis pasangan, kita tulis macam ni. Sudut D dan sudut F. Sudut G dan sudut E. Tak kira lah depan mana-mana pun sama je. Okay, bertentangan macam ni baca dia. Bukannya kalau D dengan G dia jadi bersebelahan. Okay. Keempat. Yang keempat bertentangan dia kalau P dengan R. Kalau Q dengan S. S. Okay, pandai. Okay, dah jawapan. Tadi dah bincang dah jawapan. Okay. Okay, ni. Kenapalah duk sibuk sangat cari sisi bertentangan. Ni dah ciri dia. Kita nak tengok. Okay. Tadi tengok yang atas hijau tu, tengok yang bawah. Hasil tambah sudut-sudut yang bertentangan dalam suatu sisi 4 kitaran ialah 180 darjah. Okay, nanti kita nak tahu sudut bertentangan tadi. So, maknanya kalau X dengan Y dia bertentangan, nilai dia adalah tambah dapat 180. Okay, kalau P dengan Q kita tambah, kita akan dapat 180. Jadi, berapakah jumlah sudut bagi sisi 4 kitaran ni? 360. Yes, 360 darjah. Dia masih lagi mengikut ciri sudut bagi sisi 4. Sisi 4 memang 360 darjah. Kalau sisi 3, 180 darjah. Okay. So, syarat ingat. Sisi 4 kitaran yang pertama syarat dia titik semua mesti berada di atas lilitan, pada lilitan. Okay. Dia mesti ada 4 sisi lah, ada 4 titik. Okay. Kalau kira dekat pusat, dia takkan. Kalau ada je satu dekat pusat, dia automatik dia bukan sisi 4 kitaran. Dia boleh jadi macam-macam bentuk kejap sengit ke atas lah, kembang besar lah. Okay, lepas tu yang kedua kita kena tahu sudut yang bertentangan tu hasilnya dapat 180 darjah. Okay, boleh yang ni. Kita tengok dia punya contoh. Okay, contoh dia, contoh 9. Darjah di sebelah menunjukkan sisi 4 kitaran KLMN. Hitung nilai X. X kat mana? Okay, X kat sini. Ni 8X. Dia nak X tapi dalam soalan bagi 8X. Jadi kita kena buat apa yang pertama? Kita kena tolak. Kan? Okay, nak tolak apa dulu mula-mula? 180. Kita tolak dengan 104. Lepas tu kita kena bahagi berapa? 8. Okay, bahagi dengan 8. So dapat jawapan dia, kira kek kalkulator. Jawapan dia berapa? 9.5. 9.5 darjah. Okay. So Y, sama juga. Y tengok mana sisi bentangan dia. So 180 tolak 98 bagi 4. Sebab dia bagi 4Y. So dapat jawapan dia? 20.5. Okay, 20.5 darjah. Ni saya kira terus ni, ada setengah nak kira dulu tolak, lepas tu baru kira dapat jawapan tu. Yang ni tolak ni tadi atas dapat 76. Okay, baru bagi 8. Boleh je. Kira terus macam ni pun boleh. Okay. Sebenarnya saya ada satu soalan nak tunjuk tapi tak ada kat sini Kat sinilah saya buat. Kita ada satu bulatan. Kalau awak ada buku teks pada awak boleh tengok dekat bahagian tepi tu, pada muka surat 146 tu, dia ada bagi satu quiz. Kenapalah saya tak nak tunjuk. Kan dah ada kat sini kan tadi kan. Sekejap. Ni tadi. Muka surat 146. Saya nak tunjuk yang ni. Saya nak tanya awak, apa ni soalan ni? Apakah jawapannya? Agak-agak apa nilai X tambah Y? Saya bagi awak masa untuk awak fikir dan bagi jawapan. Siapa dapat jawapan, boleh beritahu. Cikgu, 360 lah kan? 360. Macam mana? Sebab Orang lain? betul kan cikgu? Hmm? Betul kan? Ya ke 360 darjah? Ya. Sebab tu kan sama 180. Lepas tu tambah 185 Y tambah 4. Y tu kan jadi 180 juga. Okey. Saya setuju dengan Edina. Ya, Bersetuju. Oh, setuju je Oh, orang lain tu setuju je.
Okey, tadi dia kata 2x tu tambah dengan 4x, kita akan dapat buat apa? 180. 180. Jadi kalau x saja berapa? 30. 180 bahagi dengan 6 ya? 30. So sekarang ni yang kedua, 5y tambah dengan 4y sama dengan berapa? 180 kan? So jadi y sama dengan berapa? 180 bahagi 9 berapa? 50. 5? Hmm. 50? 20. Ha. Masa pelik tadi 180 Salah. sebahagi dengan 9. Ha. Siapa kata tadi dia kata 60 semua setuju je ya? Apa jawapan dia? 50. Pandai-pandai je dia teka. Cikgu saya pun 50. Tadi tak cakap. Cuma tak nak bangga je. Okay, so jangan tengok pandai-pandai. Oh, itu jawapan dia. Jangan kau main teka-teka So kena kira. So jadi soalan awak tengok yang tadi yang ni A dengan B ni dia tanya macam satu-satu kan. Dia boleh tanya soalan macam ni. Soalan macam ni pun dia boleh tanya. Tapi satu nilai pun dia tak bagi pada awak. Tak ada pun kan 40 ke 100 nilai dia bagi, tak ada. So cara dia bukannya tu dapat 360 ataupun 180, tak. Kena kira lah X tu berapa. Okay, sebab sudut yang bertentangan tu nasib baik dia bagi bertentangan tu X dan X. Kalau dia bertentangan tu dia bagi Y ke atas tu, kena buat persamaan linear serentak. Jadi lagi panjang lah. So jawapan dia adalah 50. Okay, boleh faham? Boleh. Okay. Macam mana nak kira tu kena ingat yang ni lah. Yang ni yang kena ingat. Hasil tambah sudut bertentangan nilainya adalah 180. Okay. So tapi kalau hasil semua sekali akan dapat 360 darjah. Alright. Okay. Okay, soalan nombor 8. Ciri yang ni tengok depan jap. Satu lagi. So sudut ni yang dekat Q, PQR. Okay, dengan sudut TSR tu. Okay, sudut TSR, sudut A, ialah sudut peluaran bagi sisi 4 kitaran PSRQ. Sudut peluaran. Kalau awak ingat lagi peluaran. Sudut PQR, sudut theta, dikenali sebagai sudut pedalaman bertentangan dengan sepadan dengan A. Tengok contoh yang ni. Kalau tengok contoh lagi senang. Dalam raja di sebelah, PQR ialah sisi 4 kitaran. Diberi bahawa M dan Z ialah sudut peluaran. Sudut dia kat luar lah. Okey. Nyatakan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan dengan M dan Z. Soalan ni dia tanya sudut je kan. Dia tak tanya nilai lagi. So, jawapan dia? Siapa yang bertentangan, siapa yang nyatakan sudut pedalaman bertentangan dengan sepadan dengan M? Kalau dengan M yang sepadan dengan dia apa? Ni M. Y. So Y. Okay, Y itu adalah sudut pedalaman yang sepadan, sudut pedalaman bertentangan yang sepadan dengan M. Kalau Z, tengok Z dekat luar. N. Okay, N. Right, okay, N. Jawapan dia. Okay, sekarang ni sudut tu macam mana kita nak dapat nilai dia? Okay, hantu kat sini kan. Contoh 11. Raja di sebelah menunjukkan sisi 4 kitaran A, B, C, D dan garis lurus CDE ialah dan garis lurus CDE. Okay, CDE kat sini ni. Yang atas ni. Okay, so ini adalah sisi 4 kitaran yang ni. Okay, kita nilai A. Okay, tengok nilai A. Nilai A ni dengan nilai B. So macam mana nak dapat nilai A? Sudut ACB. Sudut ACB. Ni. Sudut ni. Sama dengan CAB. Okay, kenapa dapat sama? Sebab dia kata kat sini, ini calik ni. Ni calik ni.
dia menghasilkan satu segitiga dekat sini kawan nampak. Dan dia ada segitiga sama kaki. Sesama kaki tapak dia sama. So sini 48 darjah. Okey, boleh tak dapat nilai A? Boleh. Boleh. 180 kita tolak dengan 84. 48, tolak 48 dapat 84 darjah. So A ni dapat jawapan dia 84. Dah dapat A. So sekarang ni dapat nilai B tu macam mana? So nilai B ni sama dengan nilai A. So jadi jawapan dia adalah 84. Okey, ayat dia kat sini yang dia kata sepadan bermakna sudut tu adalah sudut nilai yang sama. So kalau M ni sepadan dia adalah Y, so M ni sama dengan Y. Itu maksud dia. So kalau sudut perluaran ni yang ni Z, Z ni sama dengan nilai apa? Sama dengan nilai N. So kalau M tu 60, Y tu 60. Sudut yang di luar. Okey, dengan syarat sisi ni sisi 4 ni, sisi 4 kitaran dan dia ada satu garisan yang disambung macam ni ke, ataupun kalau kita ada lagi satu dekat sini mungkin lah. Kalau kat sini, kata kalau saya tambah ni kan, ni saya ada satu dekat sini. Kata kalau dia adalah A. So A tu mana yang sama dengan nilai A? Nampak tak saya punya slide? A tu apa nilai yang sama dengan sudut A? Sudut mana yang sama? N. No. Kan? Dia mesti X. sudut yang bertentangan. Nilai X. Nilai X. Jadi kita kena tengok dia bukannya yang sebelah dia, bukan pada garisan yang sama. Dia bukan garisan yang sama. Dia mesti bertentangan. Sudut sebelah dia tu yang bertentangan dia, nilai tu sama. Jelas? Jelas. Nak tambah lagi satu, mai tambah lagi satu tanya. Katakanlah kat sini adalah apa nak sebut B. So sudut apa yang sama dengan sudut B? Tarik sikit. Mana A? Salah. P. Sudut N. N sebelah. Sudut dekat P ni lah. Tak ada label kan. Awak label lah sudut dia Q, P, S. Sini ni. Sudut dalam. Dia bukan sebelah. Bukan N. N ni bukan. Sebab dia satu garisan yang sama kat sini. Dia mesti bertentangan dengan sudut sebelah dia tu. Okay? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So, itu sahaja untuk kelas kita hari ni. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Okay, kalau tak ada maksudnya senyap tu semua faham dah kan? Alright. So, sebelum kita tutup ni, saya nak semak kejap kehadiran.